Okey Ustaz, boleh mula? InsyaAllah. Ustaz, boleh mula insyaAllah. Boleh mula insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita sekarang ni hadis yang ke-596 daripada kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi membincangkan tentang janaiz, tentang jenazah. Katanya wa'an ummi Athiyyah. Wa'an ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Muttafaqun 'alaih. Katanya daripada Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, katanya kami, yakni kaum wanita, dilarang daripada mengiringi jenazah. Namun bukanlah dengan larangan yang tegas. Muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih adalah hadis yang sepakat mengeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni sahabiyat ataupun seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Ummu Athiyyah, seorang perempuan, dia menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, yakni perempuan, daripada mengiringi jenazah. Jadi kalau sebelum daripada ni ataupun pada minggu lepas kita telah membincangkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kelebihan seseorang yang mengiringi jenazah. Orang yang mengiringi jenazah sehingga sampai ke perkuburan ada kelebihan yang tertentu.
Namun dalam hadis ni, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawasanya Ummu Atiyah menceritakan Rasulullah melarang kepada perempuan mengiringi jenazah. Tapi kata Ummu Atiyah, namun tidaklah diputuskan kepada kami larangan tersebut. Maka sebab itulah majoriti, maksudnya kebanyakan ulama fiqh, kalau kita nak tengok keseluruhan ulama fiqh daripada bermacam-macam mazhab, kita dapati kebanyakan ulama fiqh berpandangan bahawasanya tidak boleh perempuan mengiringi jenazah ke perkuburan. Okey, itu mengikut pandangan siapa? Majoriti kebanyakan ulama fiqh. Baik. Jadi dilarang perempuan mengiringi jenazah ke perkuburan. Cuma larangan di sini menurut pandangan majoriti ulama ialah larangan makruh tanzih, bukanlah larangan haram. Maksud larangan di sini bukanlah larangan haram, larangan makruh. Maksudnya larangan makruh, kalau dia pergi sekalipun tidaklah berdosa. Tapi hak yang dituntut oleh syarak adalah tidak pergi. Pergi itu benda hak yang dilarang oleh syarak. Hak comel adalah tidak pergi. Sebab Ummu Atiyah sebut walam yu'zam alaina. Larangan tersebut tidak diputuskan kepada kami. Dia kalau larangan tidak diputuskan bermakna bukanlah larangan haram. Larangan tersebut hanya kategori larangan makruh. Ni pandangan siapa? Pandangan majoriti ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak bincang secara lebih panjang berkenaan dengan hukum ziarah kubur menurut pandangan 4 mazhab, maka secara ringkasnya Aba cuba sebut secara ringkas lah, kita tidak perlu faham panjang-panjang lah sebab mengambil masa yang panjang pula. Secara ringkasnya, sebenarnya dalam menetapkan hukum perempuan ziarah ke kubur, sebenarnya ulama fiqh berbeza pandangan. Ulama fiqh berbeza pandangan. Punca daripada ulama fiqh berbeza pandangan kerana di sana ada hadis. Di sana ada hadis. Yang mana tengok sebahagiannya ataupun di sana ada beberapa hadis yang mana kalau kita tengok sebahagian daripada hadis tersebut macam dilarang perempuan ziarah kubur. Tapi kita tengok kepada sebahagian yang lain, macam tak ada masalah perempuan ziarah kubur. Ketika ada hadis yang pada zahirnya dilarang, pada zahirnya membenarkan, maka dalam istilah ulama usulul fiqh dipanggil ada ta'arud. Ada pertentangan pada zahir. Pada zahirnya berlaku pertentangan. Maka kita ketika pada zahirnya berlaku pertentangan, pada hakikatnya tidak berlaku pertentangan, pada zahir sahaja. Maka perlu kepada kaedah, cara untuk kita menyelesaikan pertentangan tersebut. Kaedah yang digunakan dalam menyelesaikan pertentangan tersebut dinamakan sebagai ilmu usulul fiqhi. Nah, sebab itulah ilmu usulul fiqhi adalah suatu ilmu yang cukup penting. Suatu ilmu yang cukup penting, iaitu ilmu yang membincangkan tentang kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Ketika berlaku pertentangan, bagaimanakah cara untuk kita hadapi? Bagaimanakah cara yang perlu kita kena buat? Ilmu usul fiqh bukanlah suatu ilmu yang dikatakan ilmu bid'ah. Ilmu usul fiqh bukanlah suatu ilmu yang sadah. Bahkan orang yang sadah adalah orang yang menafikan pentingnya ilmu usulul fiqhi. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang cukup penting. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak memahami Quran dan hadis. Ketika hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur bagi perempuan, mengikut jenazah ke kubur oleh perempuan, ada beberapa hadis
Maka di situ ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukumnya. Baik. Jadi, okey, secara ringkasnya, di sana ada beberapa pandangan. Cuma pandangan majoriti ulama, makruh perempuan mengiringi jenazah ke kubur. Hukum dia adalah makruh. Makruh di sini adalah makruh tanzih. Bukan makruh tahrim. Melainkan perempuan tersebut kalau dia pergi kubur menyebabkan berlaku perkara yang diharamkan seperti meratapkan kematian, bertepik, menolong sebagai contoh kan, sayek baju, tapau pipi, maka jelas hukum dia adalah haram. Itu adalah hukum dia adalah haram. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur, bahawasanya Rasulullah telah melaknat perempuan-perempuan yang banyak melakukan ziarah kubur. Maka maksud hadis ini adalah iaitu perempuan yang sering ziarah kubur dan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama ketika dia ziarah kubur, termasuklah mengabaikan tanggungjawab dia sebagai isteri terhadap suami dia dan meratap kematian, melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tanya kita, apakah hukum perempuan mengiringi jenazah ke kubur? Hukum dia adalah makruh. Itu menurut pandangan majoriti ulama berpandukan kepada hadis ini, hadis Ummu Atiyah. Baik. Seterusnya, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha', muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu melihat jenazah, maka hendaklah kamu berdiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mu tengok jenazah lalu, mu duduk, mu tengok jenazah lalu, maka hendaklah kamu berdiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebut Rasulullah tengok jenazah lalu Rasulullah berdiri. Satu hari itu sekali jenazah lalu Rasulullah berdiri. Maka sahabat kata Rasulullah, tu jenazah orang Yahudi. Bermakna bukan orang Islam, orang Yahudi. Kata Rasulullah, alaisat nafsan, bukankah dia juga adalah diri, dia juga adalah nyawa, dia juga adalah manusia. Baik. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya apabila kita tengok jenazah lalu, sunat kita berdiri. Walaupun jenazah tu jenazah bukan orang Islam. Kita berdiri kerana benda? Bukan kerana kita menghormati jenazah tersebut. Kalau kita menghormati jenazah, maka tidak dituntut pula kita berdiri kalau sekiranya jenazah tu bukan jenazah orang Islam. Kita dituntut berdiri kerana benda? Kerana, okay, dengar molek. Kerana kita memandang hebat terhadap kematian. Okey, boleh faham? Jadi hebatnya kematian ni, gerung dengan kematian, bila tengok orang mati kita bangun berdiri. Kita memandang hebat dan gerungnya dengan kematian. Yang pada hari itu dia mati. Tapi suatu hari nanti kita pula. Bila-bila masa sahaja. Sampai masa kita akan mati. Maka oleh kerana kita memandangkan kepada hebatnya, kepada besarnya kematian, maka kita berdiri ketika lalu jenazah. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama mengatakan sunat berdiri apabila jenazah lalu. Namun ada sebahagian daripada ulama lain
mengatakan tidak sunat berdiri. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Ali. Yang mana memang pada awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lepas tu jenazah lepas daripada tu jenazah lalu depan Rasulullah, Rasul duduk dan Rasul suruh kami duduk. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada siapa? Sayyidina Ali. Fa amarna bil julus fajalasa fa amarna bil julus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan Rasulullah memerintahkan kepada kami supaya duduk. Maka sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya pada awalnya memang Rasul suruh. Tapi lepas daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suruh dah. Maka berdiri kepada jenazah ketika jenazah lalu bukanlah hukum dia disunatkan. Bukan hukum dia disunatkan. Nak diri tak apa, tak mau diri pun tak apa. Hukum dia adalah harus. Maksudnya tidaklah dituntut. Cakap mudah, tidaklah dituntut kita berdiri. Jadi kalau orang tanya kita, apakah hukum berdiri ketika jenazah lalu? Jawapan dia, hukum ini sebenarnya ulama berbeza pandangan. Tapi secara jelasnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya kita berdiri ketika jenazah lalu. Kata Imam Nawawi, memang ada hadis yang menceritakan bahawasanya Rasulullah duduk dan Rasulullah suruh sahabat duduk. Tapi hadis tersebut tidaklah menyebut Rasulullah larang berdiri. Rasulullah suruh duduk. Rasulullah tidak menyebut, dalam hadis tersebut Rasulullah tidak melarang berdiri. Faham tak dia? Tidak ada suatu dalil yang sahih yang Rasulullah melarang berdiri kepada jenazah. Dan di sana ada hadis yang Rasulullah suruh berdiri kepada jenazah. Rasulullah suruh sahabat duduk. Adakah Rasul larang berdiri? Tak. Rasul tak larang berdiri. Rasul duduk. Maka kata sebahagian daripada ulama, Rasul duduk ketika jenazah lalu kerana ingin menyatakan bahawasanya duduk ketika jenazah lalu hukum dia adalah harus. Suruh berdiri ketika jenazah lalu bukanlah suruh yang wajib. Bukan suruh dia, suruh harus. Dia gitu. Kalau suruh buat suatu perkara, tiba-tiba ada juga kadang-kadang Rasul buat menyalahi perkara yang disuruh, bermakna suruhan tersebut bukanlah suruhan yang wajib. Nampak kan? Itu menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, dan barang siapa yang mengiringi jenazah sehingga sampai ke perkuburan, janganlah dia duduk sehinggalah jenazah diletakkan. Janganlah dia duduk sehingga jenazah dimasukkan dalam kubur. Rasul larang duduk kalau sekiranya kita ikut jenazah sampai kubur. Tapi dalam masa yang sama di sana ada hadis menceritakan bahawasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia berada di kubur dalam proses untuk mengkebumikan sebahagian daripada sahabat dia, Rasul duduk di tepi kubur. Rasul duduk di tepi kubur. Maka kata ulama, sebenarnya hak yang paling comel adalah kita tidak duduk, kita berdiri sebelum daripada mayat diletakkan. Tapi sebenarnya kalau nak duduk sekalipun bukanlah salah. Maksudnya kalau duduk bukanlah haram. Bukanlah haram. Apatah lagi kalau sekiranya diperlukan lenguh dan seumpamanya. Habis. Okey, jadi berapa dah hak yang kita bincang? Yang pertama, berdiri ketika jenazah lalu. Yang keduanya, masa kita pergi atas jenazah kubur, kita jangan duduk melainkan setelah daripada selesai. Lepas lagi selesai baru kita duduk. Seterusnya kata wa'an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid radhiyallahu anhu adkhala al-mayyit min qibali rijlay al-qabr wa qala hadha min as-sunnah akhrajahu Abu Dawud. Maksudnya daripada Abi Ishaq, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Abu Ishaq
bukan sahabat Rasulullah, dia tabi'in. Daripada Abu Ishaq telah menceritakan bahawa Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat Rasulullah, memasukkan mayat ke dalam kubur dari arah letak kedua kaki dalam kubur. Lalu dia berkata, cara ini termasuk dalam sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunangnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Yazid ketika dia mengebumikan seorang jenazah, dia telah memasukkan jenazah saat itu daripada sudut kaki kubur. Okey, apa maksud daripada sudut kaki kubur? Okey, kita kena faham apakah maksud kaki kubur. Jadi kita tanang jenazah, kepala dia kanan, kaki dia kiri. Tu kita tanang jenazah. Lagu mana? Kepala dia kanan, kaki dia kiri. Okey, nampak? Kepala dia kanan, kaki dia kiri. Hak tu kita letakkan jenazah dalam kubur. Jadi bermakna kaki jenazah, mana kaki jenazah? Sebelah kiri. Jadi benda Abdullah bin Yazid dia memasukkan jenazah melalui kaki kubur. Lagu mana melalui kaki kubur? Melalui sebelah kiri. Okey, dia akak jenazah buat masuk ke kiri. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, kita kata ada tak benda kita nak contoh? Okey, kata pinjam kejap. Okey, katakanlah ni kubur. Ni kubur. Okey, nampak nang ni kubur. Biar nampak gitu sikit ya. Ni kubur. Ni lubang kubur ni contoh ni. Ni kanan, ni kiri. Ni kanan, ni kiri. Ada pinjam lagi benda yang patut boleh pinjam. Pen ke pen lah apa? Abang bagi. Tu lalu dah. Baik. Okey. Katakanlah ni kubur, ni kanan, ni kiri, ni kiblat. Kiblat sana. Ni kanan, ni kiri. Jadi kita mayat, kita kepala duduk sini, kaki duduk sini. Jadi Abdullah bin Yazid dia buat mari mayat. Okey, ni kepala mayat, depan ni kepala mayat. Dia letak kat ni, dia masuk kat ni. Maksudnya dia hola daripada kaki kubur mayat. Nampak lagi? Jadi apabila hola kat kaki kubur, dia masuk benda dulu. Masuk kepala dulu. Kalau masuk kaki takkan nak pusing mana? Buat masuk kaki dulu, lepas tu buat diri pula mayat pusing. Allah payah lah. Buat masuk benda kepala dulu, buat masuk kepala dulu. Lepas daripada dia cerita, dia buat benda ni, dia kemudian hadza minas sunnah. Ini termasuk dalam sunnah. Dalam ilmu hadis ini dinamakan sebagai hadis mauquf fi hukmil marfu'. Hadis mauquf perbuatan sahabat tetapi pada hukum marfu', kerana sahabat kata benda hadza minas sunnah. Sebab itulah sunnah ni sunnah Rasulullah, apa yang dibuat oleh Rasulullah. Sebab itulah kata ulama, sunat kita memasukkan jenazah daripada kaki kubur. Ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita memasukkan jenazah daripada kaki kubur melalui kepala dia. Masuk kepala dulu. Faham tak Kiam? Cuma tempat kita lah ni, tempat kita oleh kerana orang tanam dalam keranda. Dan pernah dah anda sebut sebelum daripada ni bahawasanya tanam dalam keranda buat macam kotak tu hukum dia makruh. Kalau sekiranya tidak ada apa-apa hajat, hukum dia adalah makruh. Hak yang comelnya, hak yang sunatnya bukan gitu. Cuma di tempat kita ada tempat tak boleh kena tok keranda juga, sebab sebagai contoh tanah pasir lah apa sekali. Okey, hak tu tak ada masalah lah. Bolehlah pakai keranda, tapi pada asalnya hukum keranda makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka tidak menjadi masalah. Contoh antara hajatnya adalah ketika hujan. Jadi apabila hujan banjir, macam baru ni banjir. Ada seorang sahabat ana ustaz juga daripada Losong tu. Dia telefon, dia kata dia masa tu ana atas kereta, dia telefon ana tak sedar. Lepas tu dia WhatsApp pula, dia kata sekarang ni nak tengah kebumikan jenazah. Nak buat mana air penuh nak buat ni. Baik. Ana kata tak ada masalah lah.
Tanang lah, tak ada masalah dah nak buat mana, terpaksa dah kan, darurah dah kan, terpaksa dah nak buat mana. Kira kalau musim banjir baru ni, nak cari tempat tak ada air, kena tanah tak lah. Memang nak lihat tanah. Tak, kena tanah tak bukit. Susah hang pula kan. Jadi tak ada masalah, dia boleh kan. Ketika darurah tu kan. Maka ketika tu tak apa. Boleh pakarkan dia. Bukan comel sangat pakarkan dia. Untuk menjaga jenazah itu sendiri. Nampak kan? Pakarkan dia. Ketika ada benda, ada hajat, diperlukan. Ketika tidak ada apa-apa hajat, maka makruh pakarkan dia. Jadi kita pakarkan dia, lepas tu kita tok warna biasa. Pakai ni kubur. Kita tok mayat depan ni, masuk gitu. Faham? Tak ada lah sunatnya. Dia biasa Kelantan. Kelantan dia pakai biasa tengok dah punya orang turun jenazah di Kelantan. Dia buat turun usung mayat orang turun gitu mayat. Pahang pun sama kok. Pahang tengah-tengah tempat lah anda tengok di kawasan mana anda tengok anda lupa dah kawasan mana. Ada beberapa tempat juga anda tengok. Kawasan dah ingat dah nama dia. Banyak sangat jadi di Kelantan, di Fatani, di Pahang anda tengok memang orang turun jenazah gitu. Tetapi di tempat kita di Terengganu ni banyak pakai ganda. Tempat di Terengganu banyak pakai ganda. Ni antara tugasan kepada orang-orang muda. Antara tugasan kepada orang-orang muda kita ni mengubahkan keadaan tersebut daripada benda tak comel kepada benda yang comel. Kadang-kadang ada juga setengah-setengah tempat tu orang tua yang uru. Jadi orang muda hok pandai-pandai kena marah ke dia lah. Jadi tak apa orang tua-tua tu pergi dah. Jadi kita pula orang yang ambil alih dan kita kena tukar. Kita kena buat tukar. Kita kena berani untuk menukar daripada benda yang tak comel kepada benda yang comel. Benda yang comel kita kena berani buat. Kalau kita takut nak bertindak, macam mana nak akan bertukar menjadi comel. Jadi kalau sekiranya tak perlu pakai khanda, tak payah pakai khanda. Khanda berapa harga? Ingat murah khanda. Mahal khanda. Jadi kalau nak pakai khanda kan, untung kan? Baik. Banyak dah benda ekonominya. Kurang dah sikit perbelanjaan. Dia tapi sebenarnya benda ni adalah yang penting bahagian pengurusan. Orang hak yang nanang. Kadang-kadang kita orang hak yang kabar ni sedap aja kabar tapi orang nak buat. Jadi kita kena duduk tepat orang buat. Baru boleh kita ubah. Kita duduk tepat orang buat baru kita boleh ubah. Lagi kita duduk tepat orang buat, kita tak nak ubah. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunat lagu tu. Cuma bukanlah maksud kalau kita masuk daripada sudut lain hukum dia adalah haram. Tak. Makruh pun tak. Usah kata haram, makruh pun tak. Buat masuk kok depan ke, kok belakang ke, kok kepala ke, tak ada masalah. Faham tak kira? Buat masuk warna pun tak ada masalah. Tapi kita nak buat benda yang sunat, cara dia adalah buat masuk kepala melalui kaki kubur. Okey, nampak? Melalui kaki kubur. Dan sebenarnya buat masuk mayat melalui kaki kubur, antara kebaikannya adalah dapat mengelak daripada runtuh kubur. Kalau kita masuk kat tepi kan, ramai pula orang duduk, kan dia jadi runtuh. Kali kat ni dia gantung sikit. Nampak tak gitu kan? Faham tak? Ke tak biasa tengok orang tanah? Ke takut lagi kubur? Mana ke tahu? Nampak tubuh je katang. Tapi menakut apa lalu kat kubur? Mana ke tahu? Lalu kat kubur kat pejam mata takut. Seterusnya wa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa 'ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Abu Dawud akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibn Hibban wa a'allahu ad-Daraqutni bil waqfi. Daripada Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu meletakkan orang-orang mati dari kalangan kamu ke dalam kubur, maka hendaklah kamu ucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i
dan dinilai sahih hadis ini oleh Imam Ibnu Hibban. Namun Imam Ad-Darqutni mengatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Maksud hadis mauquf adalah perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah. Tapi di sana ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan ia adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama ada perkataan sahabat ataupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kita dapat faham adalah ketika kita buat turun jenazah ke kubur, ada bacaan yang sunat kita baca. Benda kita baca bismillah, lepas tu wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita baca benda bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia benda dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Dengan nama Allah kita buat turun mayat jenazah ke kubur, dan dengan di atas benda di atas agama Rasulullah. Sebab itulah antara perkara yang penting juga, orang hok yang nak tanang mayat, hok nak uruh mayat saat itu adalah orang hok yang belajar. Ada orang-orang hok yang belajar. Jadi sebab kita orang belajar ni, kita jangan hanya pandai mengarah sahaja. Bukan biar kita sendiri turun. Biar kita sendiri turun. Maksudnya biar kita jangan hanya menjadi penonton. Biar kita jadi benda pemain. Barulah benda hak yang disunat dan dituntut kita mampu buat. Alangkah kecewanya ataupun perkara hak yang cukup mengecewakan, perkara hak yang rasanya tidak molek manalah. Perkara hak yang tak comel mana? Pengurusan jenazah, maksudnya orang hak yang buat turun dalam kubur tu, orang hak yang tanang duduk dalam kubur diserahkan kepada orang-orang hak yang ngisak dan seumpamanya. Ni ada pernah. Ni ada berlaku di tempat kita. Dah orang-orang hak yang ngisak tu, dia mudah buat kerja. So gali kubur ada piti sikit, beres. Tapi yang penting nak piti dulu. Tidak, dia tak ada power. Dia nak cah dulu bateri. Oh, siapa ke tanah pun dia belaka. Dak, bukanlah haram, bukanlah salah, bukanlah dosa. Tapi faham mana ramai-ramai orang hak pandai. Jadi ketika kita biarkan orang hak yang tidak belajar menguruskan dalam kubur, jadi bermakna banyak perkara-perkara hak yang dituntut tidak dapat dilakukan. Jadi kita sendiri turun. Kita sendiri turun. Ana alhamdulillah kalau ana orang-orang hak yang kita kenal, kita akan turun. Betul tak Mi? Mi biasa tengok tak ana turun? Ana akan turun sendiri. Kalau ada orang-orang hak yang kita kenal, takut nak kenal, takkan nak turun, tengok orang mati tu, orang nak tanah. Putih kata tak turun. Ada lah. Maksudnya kalau kita ada, kita turun. Kita turun. Maksudnya tujuan dia kita turun, yang pertama adalah kita nak lakukan ada beberapa perkara sunnah yang perlu dilakukan, yang dituntut oleh syarak untuk kita lakukan dalam proses pengemumian jenazah. Faham tak lagi? Jangan buat gitu tu. Buat gitu. Buat anda dah kena buat gitu. Buat ni. Kita turun sendiri. Tu cara dia. Faham? Kita turun sendiri. Budak liga darah gemuruh. Allah, orang lelaki benda menakut kau. Nakut benda kau orang lelaki. Takut turun ke kubur. Jadi kita buat sendiri. Bukanlah maksud anak kata haram orang ngisak benda duduk urus jenazah, bukan haram, tak haram pun. Cuma kita, kalau kita mati, kita nak siapa yang urus jenazah kita? Orang hak yang baik, orang hak yang buat benda hak yang dituntut, agar ketika diurus jenazah kita dibaca doa-doa tertentu, baca bacaan tertentu, maka di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak gitu? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara doa hak yang sunat kita baca ketika kita buat turun jenazah ke kubur adalah benda bismillah
wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah je. Bismillah waktu kita ingat dah. Wa ala millati Rasulillah, tak nak ingat wa ala millati Rasulillah. Rasulillah nak baca sokmo. Rasulillah, Rasulillah, Rasulillah. Wa ala millati, tambah tu je. Wa ala millati Rasulillah. Baca tu je. Kena ngapal lalu lah ni. Nak orang nak tanam lele baru nak ngapal. Bila boleh baca? Orang nak tanam lele, kejap-kejap aku nak ngapal lagu doa. Ada alih, kena ngapal lalu. Doa lah ngapal paracok. Lacon lalu sekarang lah ni. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita isyak pukul apa? Masuk dah. 8.32 dah Kang. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu lah, masuk isyak dah. Di kemama masuk isyak dah. 8.32 dah kita ni. Betul dah Kang? Jadi insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah taala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.